Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada petang ini 21 Ramadan 1442 Hijriah bersamaan dengan 3 Mei 2021 Masihi. Allah Taala panjang lagi usia kita dapat bersama-sama dalam program yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center, dan terima kasih kepada pihak Datin dan timnya yang memberi juga kesempatan pada Ustaz untuk bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan semua, asatizah semua, untuk kita teruskan lagi pembincangan berkenaan dengan metodologi qiraat yang kita ambil daripada usul riwayat Qalun, atau yang kita bincang adalah usul riwayat Qalun pada petang ini, sambungan kepada apa yang kita telah bincang sebelum daripada ini, insya-Allah. Dan pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang keempat. Okey. Sekejap ya, Ustaz nak setting di Facebook. Rasanya dah okey. Okey, pertemuan yang keempat hari ini, insya-Allah 3 Mei 2021. Merujuk kepada buku At-Tuhfah Al-Jawhariyah dalam memahami usul riwayat Warash menurut Tariqah Syatibiyah. Buku yang Ustaz susun bagi Ustaz lah, Ustaz susun, kira nak kata puas hati sangat pun tidak, tapi alhamdulillah beberapa rujukan yang diguna, dan setelah melalui proses mengajar sebelum daripada itu, jadi kita dapat fahami apakah persoalan-persoalan yang biasa ditimbulkan dalam pembaca di kalangan pencipta ilmu qiraat tentang riwayat Warash. Jadi tersusunlah buku ini. Mudah-mudahan dapat faham dengan jelas, dan perkongsian pada hari ini adalah memang kulit ke kulit daripada apa yang terdapat dalam buku, ya. Jadi insya-Allah kita masih lagi dalam bab mat dan qas. Belum selesai lagi, dan kalau tak ada apa-apa halangan, jalan clear, tak ada banyak roadblock apa semua, kita akan habis hari ini tentang bab mat dan qas. Ya, mat dan qas, panjang ceritanya. Okey. Walaupun sentuh tidaklah banyak sangat tentang mat, ya. Okey, ini ulang semula tentang mat badal. Tentang mat badal. Okey, mat badal telah pun kita bagi definisi sebelum daripada ini, takrif kepada mat badal, dan juga sedikit sebanyak tentang kaitan dengan mat badal. Jadi hari ini kalau boleh kita lihat semula tentang mat badal yang kita sebut sebagai huruf hamzah yang terletak sebelum mat. Hamzah yang terletak sebelum mat, dan selepas mat itu terdapat satu huruf yang kita wakaf. Okey, dianya berbaris atas seperti kalimah mustahzi'una. Jadi di sini mustahzi'una ada yang namakan sebagai syibih badal lah, menyerupai badal. Ada yang tak namakan syibih badal, memang mat badal tu dia. Dan jadi kita tak kisahlah nak kata syibih badal ataupun mat badal. Cuma kita faham dari segi pattern dia tu. Patternnya ialah ada hamzah, selepas tu ada mat, selepas tu ada satu lagi huruf. Yang mana huruf yang hujungnya adalah berbaris di atas. Wah, baru nampak Kak Ros. Alhamdulillah, sama-sama Masjid Nabawi. Kak Ros dekat luar, Ustaz kat dalam. Ustaz iktikaf dalam. Okey, jadi contohnya kalimah mustahzi'un. Mustahzi'un
dalam ayat tu juga dia ada mak badal yang lain. Dia ada mak badal yang kita namakan sebagai badal wasli. Okey. Baik, contoh yang Ustaz ambil daripada ayat 14 surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu, itu satu mak badal. Qalu amanna, itu juga mak badal. Semuanya kita panggil badal wasli. Sebab apa? Sebab dia bukan berada di patternnya bukan berada di hujung kalimah. Patternnya di awal. Patternnya di awal. Walaupun ataupun kita wasal, dia tidaklah seperti mana kalimah mustahzi'una. Yang ini kita namakan amanu amanna sebagai badal wasl. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, terus lagi sampai jumpa mustahzi'un, maka dia ada formula dia ada tertib wajah-wajah dia. Iaitu kalau tengok dalam jadual tu rasanya tak susah ya kalau kita merujuk kepada jadual. Mungkin peringkat yang pertama, peringkat awal talaki memang selalu kena catat, kena ada kertas layan yang kita tulis tak asing tu untuk senang merujuk. Peringkat awalnya begitu. Memang kalau ustaz pun habis satu juzuk lah kalau dalam ustaz tu semua tercatat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebab tak ingat ya peringkat awal, tapi lama kelamaan tu insya-Allah kita dapat ingat. Formula dia ni, susunan tertib wajah-wajahnya. Contohnya macam ni. Kalau kita baca amanu dengan amanna 2 harakat. Okey, yang kalau amanu harakat, maka jumpa lagi mak badal yang wasli, yang kita nama mak badal wasli tu memang kena follow yang pertamalah, 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Last kali mustahzi'un itu dia boleh 6, dia boleh 4 dan boleh 2. Jadi menurun daripada yang paling muqaddamnya dengan 6 harakat, lepas tu 4, lepas tu 2. Okey, kita baca begitu. Ya, sampai di mustahzi'un kita buat 3 kali ulang di situ dengan 3 wajah ya, 6 4 2. Contohnya wa idza laqul ladzina amanu qalu آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. 6. Mula dengan 6. Mustahzi'un 6. Lepas tu ulang pada mustahzi'un. Itu 4. Lepas tu ulang lagi. Mustahzi'un 2. Itu shortcut lah. Tak perlu ambil daripada awal. Wa idza laqul ladzina amanu. Tu nak shortcut. Okey. Jadi ingat itu tertib dia. Track dia gitu. Kalau 2 harakat yang badal wasli. Kalau badal wasli 4, maka mustahzi'un kita buat 6 dengan 4. Dia tak boleh 2. Kalau perhati boleh faham rasanya. Kalau badal wasli 4, yang waqaf itu level dia tak boleh kurang daripada badal wasli. Yang badal waqfi tak boleh kurang daripada badal wasli. Dia sama level ataupun lebih. Macam tu. Ya. Sebab dia arid li sukun. Arid li sukun tu dia tak, martabat dia atas lagi. Kemudian badal wasli kalau buat 6 level, kalau ingat formula, level tak boleh kurang daripada yang badal wasli tu, bermakna 6 jugalah. 6 sama 6. Jadi total kesemuanya adalah 6 wajah. Itu untuk huruf yang terakhir itu baris di atas. Sekarang kita nak tengok kalau huruf yang diwakafkan itu baris di bawah, pattern yang sama ada di tengahnya. Dalam ayat itu ada badal wasli. Yang last tu ialah ada last tu huruf yang berbaris di bawah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, baik, silakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Ar-Ra'di, walladzina atainahum, tu mak badal, atainahumul kitaba yafrahuna bima, terus lagi sampai jumpa ma'ab. Itu badal waqfi. Badal waqfi. Jadi kalau kita baca atainahum dengan 2 harakat,
Maka pada ma'ab, level pattern yang sama dengan tadi mustahzi'un, dia boleh buat 642. Okey, itu formula yang asas memang kita dah faham yang tadi. Copy je 642 ya. Copy je 642. Kemudian kalau kita baca dengan dua harakat juga, ya, dua harakat lagi, kita buat yang bacaan dengan raum hanya dua harakat. Hanya dua harakat sahaja bila kita baca dengan wajah raum. Macam mana bunyinya? Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'abi. Ma'abi. Dia bunyi 1/3 harakat. Ma'abi. Okey, itu kalau kita baca wajah raum. Bermakna di situ dah ada empat wajah, ya, 4 wajah. Okey. Baik, terusnya. Terusnya ialah yang 4 harakat. Yang 4 harakat, kalau kita baca atainahum 4 harakat, atainahum sampai di ma'ab, kita boleh buat 6 dengan 4 seperti yang mustahzi'un tadi. Dan kita juga boleh buat raum tapi dengan 4 harakat sahaja. Tapi bukan 2 dan bukan 6. Hanya dengan 4 harakat sahaja. Okey. Kemudian kita baca dengan atainahum 6 harakat pada badal arid li sukun tu, badal waqfi, kita boleh buat 6 harakat seperti mustahzi'un tadi, copy paste saja, cuma plus lagi dengan raum. Plus dengan raum. Bila nak plus dengan raum tu, dia akan mengikut qadar harakat badal wasli tu berapa harakat. Okey. Boleh ya? Okey, baik. Sekiranya huruf akhir selepas mat itu, sekarang kita tengok kalaulah akhir selepas mat itu berbaris di hadapan dan padanya juga terdapat mat badal, pattern yang lain baris depan, la raufun. La raufun itu kalau wakaf pada la rauf, ceritanya. Tapi kalau kita tak wakaf pada la rauf, baca biasa je lah. Jadi patternnya macam mana atau wajah-wajahnya macam mana, lagi tambah 15 wajah. Ya, 15 wajah. 15 wajahnya ialah 6, kalau baca imanakum dengan 2 harakat, la rauf 642. Sama dengan mustahzi'un. Jangan pening-pening. Jangan terkejut nampak 15, tapi dia benda yang sama. 642 sama mustahzi'un tadi, cuma dia tambah lagi ismam. Juga boleh buat 642. Tambah lagi dengan raum. Raum dia follow yang tadi, yang ma'abi yang baris bawah tu. Copy paste saja. Bermakna di situ dah 7 wajah, ya, dah 7 wajah. Okey. Kalau kita baca badal imanakum dengan 4 harakat, la rauf, copy paste macam mustahzi'un tadi, 6 dengan 4, itu dengan keadaan mematikan fa, la rauf, matikan fa, dan boleh buat ismam. Ismam macam mana? Muncung bibir mulut saja. Muncung bibir mulut. Selepas cukup 6 harakat, la rauf, itu cukup la rauf, muncung. Matikan fa, kemudian muncungkan bibir mulut. Okey? Baik. Dan plus lagi dengan raum. Nak ambil berapa harakat masa raum? Tengok yang kita baca badal wasli tadi, berapa harakat. Kalau 4, 4. Okey? Yang 6 harakat pula, okey, yang 6 harakat kita akan baca dengan sama, ya, 6 harakat juga. 6 harakat juga, la rauf dalam keadaan matikan fa, kemudian
kita buat ismam 6 harakat juga. Kemudian kita buat rom juga 6 harakat. Okey. Baik. Baik, selesai. Terus. Habis mak badal. Ada yang tak berapa jelas penerangan tu. Dah selesai ya mak badal? Dah selesai mak badal. Maknanya kaitan badal wasli dengan badal waqfi dah selesai. Sekarang kita nak tengok hukum mat yang baru. Ya, hukum mat yang baru iaitu mat lin. Ya, iaitu mat lin. Lin huruf waw dan ya mati. Kalau kita belajar tajwid hafs memang kita dah tahu dah kalau sebut mat lin. Cuma ada beza sikit dengan warash ni. Ya, ada beza sikit, khusus ada yang khusus bagi warash ni. Tiap-tiap huruf waw dan ya yang mati sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas. Okey, sama dengan yang takrif kepada mat lin yang kita dah belajar hafs. Cuma hukum mat lin yang dimaksudkan di sini bagi bacaan warash ialah apabila terdapat huruf hamzah. Ya, apabila terdapat huruf hamzah. Ada huruf hamzah bagi okey, bagi riwayat warash, kalau ada hamzah selepas ya, ada hamzah selepas waw, maka bagi riwayat warash dia berbeza dengan riwayat ataupun qiraat yang lain. Kalau tak ada hamzah, kena faham betul-betul ni. Kalau tak ada hamzah selepas waw, bacaannya sama dengan qiraat lain. Ketika wasal sama, ketika waqaf pun sama. Okey? Baik. Maka mat lin sedemikian yang kita sebutkan tadi, ada hamzah selepas ya atau selepas waw, boleh dibaca dengan dua wajah. Sama ada wasal atau waqaf. Kalau baca sambung pun sama, waqaf pun sama, iaitu kita boleh panjangkan 4 harakat dan ataupun dipanjangkan 6 harakat. 4 harakat kita sebut tawassut. Ataupun 6 harakat kita sebut madud tawil ataupun dikatakan juga isba'. Ya, tawassut atau madud tawil. Ya. Ini hanya khusus riwayat warash. Riwayat qiraat yang lain tu tak seperti warash berkenaan dengan mat lin. Contohnya, ya, contoh. Tengok ayat wala tai'asu. Wala tai'asu. Wala tai'asu itu dia ada huruf ya yang mati sebelumnya baris atas. Alif tengah-tengah tu, alif ada tanda bulat tu abaikannya, dia hanya ada pada tulisan, tak ada pada bacaan. Ya, itu akan ada kaitan dengan qiraat yang lain. Okey. Jadi kalimah ini selepas ya mati ada huruf hamzah. Bila ada huruf hamzah, maka kita panjangkan 4 harakat ataupun 6. Wala tai'asu. Itu 4. Tai'asu. Boleh juga 6. Tai'asu. Waqaf atau wasal sama. Okey. Sebelahnya tu ada silapan sikit. Bukan yai asula tapi la tu duduk depan tu. Mungkin dah bila dah paste tu dia jadi right left tu bertukar ya. La yai asu pun sama. La yai as. Itu 4. Yai as. Ataupun 6. Yai as. Okey. Kahai'ah. Kahai'ah juga boleh 4-6. Kahai'ah. Kahai'ah. Kita letak lidah pada huruf ya lah. Lidah pada huruf ya. Sebab dia berlaku situ mat lin ya itu bukan seperti mat asli daripada jauf. Yang ni
dia kena letak di huruf ya, ya, dan berlaku mad di situ. Okey, kemudian sau'ah, sau'ah, sau'ah. Sau'i pun sama, ya, ketika waqaf sau ataupun nam sau. Jadi itu maklin bagi waras dan mudah untuk kita kenal qori, qori-qori atau sesiapa yang baca Al-Quran, dia panjangkan kahai'ah contohnya, memang confirm dia baca waras. Dia baca waras. Ya. Okey. Boleh faham ya? Okey. Sekiranya berhimpun maklin dengan mak badal. Kalaulah dalam ayat itu ada maklin dan ada juga mak badal. Maklin kita dah tahu. Boleh baca 4, boleh baca 6. Mak badal pun kita dah belajar. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Okey, cumanya ditegah daripada membaca maklin 6 harakat. Tak boleh baca maklin 6 harakat apabila mak badal kita baca 2 atau 4. Kalau dah baca mak badal 2 harakat, tak boleh panjangkan 6 harakat maklin. Okey? Maklin tak boleh panjang 6, kena 4 je lah. Kalau mak badal baca 4 harakat, juga sama, maklin tak boleh panjangkan 6, kena 4 je lah. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz ambil ayat yang lain daripada dalam buku, Ustaz ambil contoh ayat yang lain, ayat yang dekat sikit, ada mak badal, ada maklin. Kalau dalam buku Ustaz tu dia jauh sikit, ya. Jauh antara mak badal dengan maklin. Ini daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-94. Okey, ya ayyuhallazina amanu, itu checkpoint pertama kita jumpa mad badal. Baik, kita jumpa mad badal. La yabluwannakumullahu bi syai'in, itu maklin. Sekarang kita nak baca mad badal 2 harakat. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd. Kena 4 harakat sahaja maklin. Okey, itu track pertama. Track yang kedua, kita baca mak badal 4 harakat. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd. Sama-sama 4. Okey. Bila kita baca mak badal 6 harakat, maka maklin baru boleh baca 4 dan baru boleh baca 6. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd. Buat 4 dulu, lepas tu buat 6. La yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd. Gitu caranya. Jadi totalnya ialah 4 wajah kita boleh baca. Jadi track ni kena jaga. Track ni kena jaga. Memang bacaan waras ni dia formula macam belajar matematik. Macam matematik. Kalau orang yang minat matematik tu, dia sukalah macam-macam gini ni. Formula-formula ni. Ya, dengan angka-angka. Kalau tak berapa minat angka-angka ni, susah jugalah untuk baca waras. Ya. Okey. Baik, selesai. Itu satu pattern. Satu pattern apa? Checkpoint pertama checkpoint kedua maklin. Okey. Sekarang kita tengok terbalik. Checkpoint pertama maklin, checkpoint kedua mak badal. Terbalik ya. Jika maklin terletak di awal dan mak badal pula di akhir, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim. Itu silah mim jamak, jangan lupalah, dah belajar tu. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dah jumpa maklin. Okey, itu checkpoint pertama. Pergi lagi hatta farihu bima utu. Checkpoint kedua adalah badal, maka susunan wajah-wajahnya seperti berikut.
kita akan mula dengan 4 harakat. Sampai di mak badal, kita boleh buat mak badal 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat pun boleh. Dia terbalikkan aja. Kalau kita dah faham yang tadi, yang baru disebut tadi, terbalikkan dia. Warnanya sama. Tadi checkpoint pertama mak badal. Kalau baca 2, hanya 4 saja. Mak lin. Kalau mak badal 4, hanya 4 juga mak lin. Kalau 6 mak badal, baru boleh 4, baru boleh 6. Okey? Bermakna ketika 6 tu boleh dua-dua ya. Wajar. Okey, sekarang ni syai'in kalau kita buat 4, 2, 4, 6. Dan kalau mak lin dah baca 6 harakat, maka pada mak badal hanya boleh 6 harakat saja. Ya. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim kulli syai'in hatta idza farihu bima utu. 6, semuanya 6. Ya, untuk yang keempat. Okey. Di sana ada kalimah yang dikecualikan. Maknanya kita dah belajar tadi tentang maklin, dah diperkenalkan tentang maklin khusus untuk waras bila mana ada hamzah. Bila ada huruf hamzah selepas waw ataupun selepas ya yang mati. Okey. Di sana ada kalimah yang tak boleh. Yang tak boleh kita dengan tak boleh baca dengan 6. Kita kena qas sahaja. Ya. Kalimah mau'ila pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 58. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Kalau tengok di sini kalimah ini waw mati sebelumnya baris atas. Selepas waw mati ada hamzah. Patternnya sama dengan yang kita dah tunjuk contoh-contoh tadi. Tetapi kali ini tak boleh baca 4, tak boleh baca 6, kena baca 2 saja. Kena baca qas sahaja. Kena baca qas sahaja. Cuma kena ingat istilah qas di sini tanpa mat langsung. Tak ada mat. Okey, faham? Bukan maknanya 2 harakat seperti mat asli mau ila, tak mau tu. Tak boleh baca dengan 2 harakat seperti mana kita faham mat asli. Dia maksud qas tanpa mat, tak ada mat langsung. Mau ila sekadar kita lalu matikan waw, mau ila. Okey, itu atau perkataan pertama. Perkataan kedua dalam surah At-Takwir, al-mau'udah. Al-mau'udah. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ada waw mati. Sebelumnya baris atas, selepasnya hamzah. Kalau kita hafal dah tentang maklin, kita hafal maklin, oh di sini kena 46. Gitulah seolah-olahnya, ya. Kita akan kata kena 46. Jangan lupa, ini kalimah yang dikecualikan juga. Tak boleh baca 46, kena baca qas sahaja yang bermaksud tak ada mat langsung. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Okey? Mak badal macam mana mak badal? Udatu su. Udatu. Udatu mak badal di situ ada mak badal. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Tak ada halangan ataupun tidak ada apa-apa perkara yang menegahkan daripada baca mat badal dengan 246 pada kalimah mau'udah. Yang tak boleh hanya ialah mat lin. Okey? Baik. Jadi 2 kalimah ni kena ingatlah. Dalam banyak-banyak Quran, dalam kalau kita katakan dalam 30 juzuk tu 2 kalimah ini tak boleh 4, tak boleh 6. Okey, selesai. Manakala lafaz sawati. Kalimah sawati, patternnya maklin juga.
ada waw mati, sebelumnya baris atas, selepasnya ada hamzah. Sama ya? Sama pattern yang kita dah belajar. Iaitu pada kalimah sawatihima, surah Al-A'raf ada, surah Taha ada. Okey. Sawatikum dalam surah Al-A'raf. Jadi dia datang daripada kalimah yang sama, sawati, sama ada berubah dhamirnya hima atau kum. Di sini harus kita baca mad lin dengan dua wajah. Boleh kita baca dengan dua wajah, tapi bukan 4-6. 2 dengan 4 saja. 2 qas dan tawassut. Kena faham? Qas di sininya ialah tanpa mad. Okey, qas di sini tanpa mad. Qas dan tawassut. Baik. Bila kita baca qas dan tawassut di sini, pada mad badal pula boleh 3 wajah. Mak badal boleh 3 wajah. Atikum, atikum, 4 dan 6. Atikum. Baik. Tapi secara nak jelas, nak apa ni lagi terperinci, tengok pada jadual yang Ustaz tunjuk di sini, keseluruhan wanya sau tu lin, ya, sau tu lin. Tu mak badal. Di sini kita boleh buat 4 wajah. Qas, sau, maksud qas tanpa mad. Ambil perhatian, maksud qas tanpa mad. Sau, 2 rakaat. Sau, 2 rakaat. Kemudian, sau, 4 rakaat. Kemudian, sau, mak badal tu, 2, 4, 6. Boleh. Bila kita buat sau dengan 4 harakat, sau dengan 4 sampai di A hanya 4 saja. 4 sama 4. Sau sama-sama 4. 6 tak ada cerita. 6 tak boleh. Ya. Untuk panjangkan mad lin dah tak boleh 6. Mak badal boleh 6. Itu pun ketika qas pada mad lin. Jadi di sini dia kalimah yang khusus. Toriknya atau tracknya begitu. Ya, tracknya begitu. Kita nak buat macam mana? Dah tracknya macam tu, kita baca begitu je lah. Habis tu kalau kita baca sau dengan 4, kemudian mak badal kita nak buat 6, tak boleh ke? Tak boleh baca ke? Baca tu boleh, cuma salah. Baca boleh aja. Sau tak adalah susah pun, boleh aja, cuma salah track. Salah track, tak sampai ke destinasi yang nak pergi. Ya. Okey. Selesai. Tengok contoh ayat ni yang daripada ayat 27 surah Al-A'raf, ya bani Adam. Adam itu mak badal, ya. Mak badal. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما sampai okey. Pertama, kalau kita baca mak badal Adam 2 harakat. Adam. Okey, ingat bila kita kita mak badal 2 harakat, jumpa lagi depannya ada mak badal, dia copy paste saja, dia akan baca 2. Dia akan baca 2 harakat juga, mak badal yang akan jumpa nanti, iaitu pada kalimah sawa, mak badal kena 2, dan saw itu qas tanpa mad. Sawatihima. Okey, selesai track pertama. Sekarang track kedua, mak badal Adam buat 4 harakat. Adam 4 sampai di saw, qas dibaca tanpa mad. Saw tanpa panjang. Saw sampai di buat 4 juga. Kenapa buat 4 juga? Sebab main daripada awal tadi, checkpoint pertama Adam tu 4, maka atihima 4 juga. Okey, itu track 4 harakat mak badal. Sekarang ni masih lagi track mak badal 4 harakat. Okey, track mak badal 4 harakat. Pada saw kita buat tawassut. Kita buat tawassut. Saw tawassut.
dan atihima dia ikut min tu. Min tu berapa harakat tadi? Adam 4 harakat, maka a pun 4 harakat. Bermakna semasa 4 harakat mak badal, Adam dipecah kepada 2 pada saw. Pertama tanpa mat, kedua tawassut. Okey, last kali mak badal 6 harakat. Adam sampai di saw dah tak boleh dah. Level dia tak boleh pergi sampai 6 sebab dia hanya boleh tawassut saja. Okey, maka dia kena qas. Dia kena qas kena tawassut, kena qas pendek tanpa mat, saw sampai di kena ikut yang awal tadi berapa harakat. Atihima tak payah fikir banyak sangat. Kenapa? Kerana dia cuma mengikut sahaja Adam itu berapa harakat kita baca. Kalau 2, 2 lah dia. Kalau 4, 4 lah. Kalau 6, 6. Yang penting yang saud kena faham. Okey. Saud tu dia tak boleh 6, dia cuma boleh baca qas dengan tawassut sahaja. Itu pun boleh tawassut semasa track mak badal 4 harakat. Okey. Kalau mak badal 2 harakat tak boleh lagi. Kalau 6 harakat pun tak boleh tawassut. Okey. Boleh Boleh faham. Jadi rasanya dalam jadual ini rasanya kalau kita belum ingat lagi lah macam mana nak ingat ni formula ni. Ingat itu yang kedua. Yang penting faham. Kalau follow kepada jadual ni tuan-tuan dan puan-puan boleh baca, alhamdulillah lah. Kalau tengok jadual pun peningnya macam mana nak buat, tengok jadual pun tak boleh nak buat, itu susah sikit. Ya? Okey. Baik, perhatian. Ni dah last. Perhatian. Tak sangka pula cepat habis. Apabila berhimpun 2 sebab terjadinya mat pada satu huruf, maka diambil kira yang terkuat sahaja. Okey? Bila berhimpun dalam ayat, dalam satu kalimah tu, dua sebab terjadinya mat, maka diambil kira yang terkuat sahaja dan dilenyapkan yang lemah. Kita buangkan yang lemah itu ataupun tak diambil kira yang lemah itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram walal hadiya walal qalaid wala amin. Nampak di sini pada kalimah amin dia ada 2 hukum mat itu. Satu dia jadi mat lazim. Satu lagi dia jadi mat badal, ya. Berhimpun di sini. Amin ada 2 sebab terjadinya mat. Sukun selepas alif, ada sukun, ada huruf mati selepas alif iaitu mim. Mim tu mati tu. Mim yang ada sabdu tu asalnya ada 2 mim. Satu mati dan satu lagi berbaris. Okey, jadi ada double mim. Jadi di sini bila berlaku begitu, selepas alif ada huruf yang sukun, maka dia dihukum sebagai mat lazim. Kalimah ini juga kalau kita lihat, selepas hamzah ada alif, hukum apa? Dia adalah mat badal. Jadi antara nak ambil kira, kita nak hukum ataupun nak pakai yang mana? Nak pakai yang mat lazim ke nak pakai yang mat badal? Ini dibincang kerana apa? Kerana kita dah tahu mat badal warash kan boleh 2, 4, 6. Kalau tak dibincang di sini mungkin akan keliru. Satu hari nanti mungkin keliru. Oh, pertama buat 2. Wala amin. Oh, 2. Kemudian wala amin. Itu 4. Kemudian barulah panjang. Wala amin. Dia beramalkan dengan mat badal. Boleh tak nak beramal? Jadi di sini dibaca kalimah ini dengan mat yang terkuat, iaitu isba', iaitu 6 harakat kerana dia adalah dihukum sebagai mat lazim. Okey, dihukum sebagai mat lazim. Dia maksudnya di sana ada martabat mat. Ya, ada martabat mat.
yang teratas sekali untuk kita faham situasi ini. Apabila dia bercampur dua mat dalam satu kalimah ni, nak pakai yang mana, kita kena faham level mat. Yang teratas adalah mat lazim. Jadi yang teratas mengatasi yang bawah. Selepas daripada mat lazim, barulah diikuti dengan mat muttasil. Mat muttasil. Selepas daripada itu, baru diikuti dengan mat arid. Mat arid lis sukun. Kemudian diikuti pula dengan mat munfasil. Yang last sekali baru diikuti oleh mat badal. Sebab itu tadi yang kita bincang mat badal waqfi dengan badal wasli, oleh kerana nama dia badal arid lis sukun, maka level dia tu tak boleh kurang daripada badal wasli. Sebab martabat mat badal paling bawah. Okey. Jadi kalau arid lis sukun, dia tak boleh kurang. Sama level, okey. Sama panjang, okey. Tapi kalau kurang panjang daripadanya, tak boleh. Jadi nak sebutnya di sini kalimah amin beramal dengan yang mana satu? Lazim atau badal, maka beramal dengan mat lazim kerana dia level dia di atas. Ya, martabat yang paling atas. Okey, ini contoh. Misal yang kedua lagi. Misal yang kedua kita tengok firman Allah, falamma ra'a aydiyahum. Sekali kita tengok mat munfasil. Kan? Ra'a aydiyahum. Mat munfasil. Macam mana kita kena mat munfasil? Ada alif, selepasnya hamzah. Okey, ada alif, selepasnya hamzah. Mat munfasil lah tu. Dan dalam masa yang sama kalau kita perhati, kita belajar mat badal. Mat badal macam mana? Lepas hamzah ada alif. Kan? Lepas hamzah ada waw. Lepas hamzah ada ya. Itu mat badal. Dan memang pada kalimah ra'a ini, dia berhimpun dua hukum mat. Mat munfasil pun ya, mat badal pun ya. Jadi sekarang nak beramal dengan yang mana satu? Nak beramal dengan mat munfasil ke nak beramal dengan mat badal? Kalau beramal dengan mat badal bermakna 2, 4, 6. Falamma ra'a aydiyahum itu 2. Falamma ra'a aydiyahum itu buat 4. Falamma ra'a aydiyahum itu buat 6. Jadi sebenarnya tak boleh beramal dengan mat badal kerana merujuk kepada martabat mat yang teratas daripada mat badal ialah mat munfasil. Maka dia pakai yang level atas. Dia pakai martabat yang atas beramal dengan yang level yang teratas iaitu mat munfasil. Kalau sambung kena pakai mat munfasil. Tapi kalau kita waqaf, kita beramal dengan mat badal. Falamma ra'a itu 2 harakat. Boleh juga buat 4. Ra'a. Boleh juga buat 6. Ra'a 6. Boleh. Tapi kalimah ra'a ini sebenarnya dia tak bunyi ra'a lah. Dia bunyi taklil. Kita belum belajar lagi. Contohlah bunyi dengan taklil sebab belum belajar lagi. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan faham. Di sini tentang kalimah yang berhimpun dalamnya tu 2 hukum mat. Ya. 2 hukum mat. Okey, baik. Alhamdulillah, habis bab yang keempat. Dan kita ni sebenarnya kalau kita rujuk dalam buku ini dia ada 13 bab. Ini baru pertemuan yang keempat, bab mat. Bab yang keempat, dan ada bab yang boleh ringkas, ada bab panjang ceritanya, ya. Okey, alhamdulillah. Sebelum pergi kepada yang sebelum, Ustaz bercadang hanya untuk kongsi yang ini je sebab masuk tajuk yang baru tu rasa tak sesuai dengan hari ini, tak nak bagi beban sangat, stres, nak supaya tuan-tuan dan puan-puan rasa qiraat ni tak adalah susah sangat. Kalau kita terang dengan susah payah memang rasa susah. Okey. Sebelum masuk kepada yang ditunggu-tunggu, kalau ada persoalan, masih awal lagi ni. Boleh siapa nak cuba tanya sebelum Ustaz yang tanya? Ustaz, nak tanya Ustaz, muka surat
Yang tadi tu kan, yang 6 harakat wasli dengan wakaf tu kan, dia kata situ 6 harakat wasli, lepas tu 6 harakat dengan raum. Ustaz boleh tak bacakan ayat tu yang wa ma kana Allah tu dekat dalam buku ni, muka surah 27? Boleh Ustaz? Sekejap ya, kita patah balik. Ni ya, yang ni ya. Okey, yang ni. Okey, baik. Ayat ini dia boleh 15 wajah. Banyak tu 15 wajah. Ya, terkejut tengok 15 wajah. Tapi bila kita tengok hitung-hitung itu, tak adalah susah sangat. Copy paste saja. Okey, soalan tadi adalah berkenaan dengan ismam kan? Ismam dengan raum. Ya. Okey, macam mana bunyinya? Macam mana bunyi? Macam mana bunyi nak buat ismam, macam mana bunyi nak buat raum. Okey. Contohnya lah, kalau kita katakan dalam ayat ini dia ada mak badal, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, itu mak badal. Okey. Bila kita kaitkan dengan innallaha binnasi la rauf, kalau nak wakaf. Kalau wakaf. Tapi kalau tak wakaf, rasanya tak adalah pecah. Kalau tak wakaf, dia tak akan jadi sampai 15 lah. Di mana dia akan follow yang imanakum tu. Berapa harakat? Kalau imanakum 2, la raufun pun 2. Ini kalau wasal. Kalau imanakum 4, la raufun 4. Kalau imanakum 6, la raufun 6. Tapi kalau kita wakaf dengan track mak badal imanakum tu 2 harakat, itu pun kalau tuan-tuan dan puan-puan sambung, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallah, kalaupun sambung. Kalau tak sambung, tak pecahlah dengan wajah-wajah yang banyak tadi. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Okey, stop. Kemudian dia ulang imanakum 4. Kemudian dia ulang lagi imanakum 6. Jadi habis gitu saja. Innallaha binnasi la raufur rahim. 2. La raufur rahim. 4. La raufur rahim. 6. Itu saja bacaannya. Tak terkeluarlah sampai 15. Cuma dalam kitab usul riwayat Waraj, dan Ustaz refer kepada kitab ya dalam bahasa Arab, mengambil contoh yang ni. Jadi Ustaz pun pakai contoh yang ni. Yang ni juga Ustaz masukkan dalam buku Ustaz. Sepatutnya kena cari contoh yang lain yang memang kita akan wakaf punya ya. Jadi tak apa. Kita meraihkan apa yang ada dalam buku dalam bahasa Arab itu yang disusun oleh ulama ulama yang terkenal juga dalam menulis usul riwayat Waraj tersebut. Jadi ceritanya ialah kalau kita baca 2 harakat imanakum sampai di la rauf, kita buat 6 dulu. La rauf. Mungkin nanti jumpa kalimah yang lain, ayat yang lain, pattern yang gini, formula yang macam ni, kita dah tahulah nak buat macam mana ya. Mula-mula 6. Kemudian 4, la rauf, 4. Kemudian 2, la rauf, habis. Kemudian kita buat ismam, la rauf, matikan fa, la rauf, matikan fa dulu, makhraj pada fa dulu, uf. Lepas tu baru muncul. Dia takkan bunyi, dia tak ada bunyi. Hanya isyarat bibir je. La rauf. Tolak je bibir. Tuan-tuan dan puan-puan, tolak bibir je. Ya, itu sebagai menunjukkan ismam. Faham? Buat 6, la rauf. Kemudian 4, la rauf. Masa sebut fa tu, masa sebut fa, bibir tak muncul. Masa kata la rauf, itu memang kena muncul. Jangan senyum. La rauf, jangan senyum. Masa kata tu memang muncul lah. Sebab baris depan. La rauf. Bila sebut fa, bibir kembali dengan keadaan kita tarik semula, tak muncul, dengan meletakkan gigi kita kenakan kepada bibir,
bahagian dalam, bahagian basah sebut sebagai bibir bahagian dalam. Fa kan, bila sebut fa, bibir yang bahagian dalam ini kita kenakan kepada gigi yang sebelah atas, ya, sebelah atas ni. Bibir sebelah atas. Okey. Baru muncung. Kemudian kalau raum pula, raum berapa harakat imanakum kita baca, maka la rauf untuk raum itu saja yang boleh baca. Kadar harakat yang sama. Kalau dua imanakum, la rauf untuk raum pun dua harakat sahaja. Raum ni bunyikan sedikit. La raufu, la raufu. Bunyikan fu. Tapi jangan bunyi fun. Bunyi fu saja. La raufu. Bunyi fu sedikit saja. Okey, itu dua. Kalau imanakum 4, la raufu. Bunyikan 4, panjangkan la raufu, baru dibunyikan fu. Maknanya raum istilah yang kalau belajar hafs pun ada istilah raum itu 1/3 harakah. Orang yang dekat dengar, orang yang jauh tak dengar. Itu istilah raum. Cuma kena ingat panjang la rauf berapa harakat? Dia semasa raum bergantung badal wasli berapa harakat. Itu saja kunci dia. Jadi senang kita faham. Senang kita faham. Ya. Okey. Kalau ismam boleh je. 246 boleh je. Macam kita belajar hafs, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh 2. Nasta'in 4. Nasta'in 6. Boleh 246. Jadi ismam dia boleh semua. 2 boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Raum pun boleh juga 246, tapi dia terikat dengan badal wasli berapa harakat. Okey. Baik. Boleh. Boleh, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Boleh ya? Ustaz nak tanya. Okey. Kalau ada dalam ayat tu ada 3 wajah, maknanya kalau sekali kita baca tidak semestinya diulang-ulang ikut wajah tu kan. Kalau kita nak guna 6 wajah, 6 harakat, maknanya kita guna 6 aja lah. Macam mana tu? Tak berapa jelas sikit. Ulang sekali lagi. Begini Ustaz, macam contoh dalam ayat tu ada 3 wajah. Boleh baca 4, boleh baca 2, boleh baca 6. Kalau kita nak baca 6, tak perlulah kita nak ulang baca 2 ke apa semua. Cuma sekali soalannya lafaz lah maksudnya. Okey. Maksudnya untuk mak badal lah ya. Mak badal maksudnya. Dia tanya tentang mak badal lah ya. Mak badal. Mak badal, soalannya mak badal boleh 2, boleh 4, boleh 6. Adakah perlu diulang-ulang kan? Atau ambil satu je? Jadi dia bergantung kita talaki dengan guru kita buat macam mana. Ada setengah guru kita yang minta kita ulangkan semua mak badal. Jumpa mak badal, kamu kena buat 2, 4, 6. Jumpa mak badal, 2, 4, 6. Itu ada guru yang begitu. Jadi kenapa dia buat gitu? Dia nak ajar semua wajah. Semua wajah-wajah, semua track dalam riwayat Warash. Maka orang yang dapat belajar semua track, dia beruntung. Dia beruntung kenapa? Nanti dia nak mengajar murid dia, dia boleh ajar apa-apa yang track dia boleh ajar. Sebab dia dah belajar. Dia dah talaki. Baik, ada yang talaki dengan guru dia, dia cuma ambil satu track je. Dia ambil mak badal 2 harakat je. Jumpa mak badal 2 harakat, jumpa mak badal 2 harakat, jumpa mak badal 2 harakat, maka dia dapat dari guru dia hanya 2 harakat. Jadi untuk dia ajar kepada murid dia, dia cuma mampu ajar yang 2 harakat. Dia tak mampu untuk ajar 4, dia tak mampu untuk ajar yang 6. Kalau ajar pun, dia tidak ada sanadnya yang 4, yang 6. Dia cuma ada sanadnya yang 2 sahaja. Dia begitu. Kalau kita baca Al-Quran, kita boleh pilih salah satu ke Ustaz? Kalau kita baca untuk dapatkan baca sendiri. Kata je lah ya. Kita nak tilawah biasa sempena Ramadan, nak tadarus, nak membaca, nak tilawah Al-Quran seperti mana hafs, tak ada masalah, pilih satu je. Pilih satu je, tak perlu semuanya.
Satu jalan, satu track je, 2 harakat sampai khatam. Boleh. Ataupun 4 harakat sampai khatam. Boleh. Sebab kita dah belajar dengan guru kita semua. Kita dah belajar dengan guru kita dah talaki dengan guru kita ke semua track. Maka bila kita nak baca sendirian, kita bebas nak pilih 2, nak pilih 4 atau nak pilih 6. Tapi kalau kita bertalaki dengan guru kita, mak badal cuma baca 2 harakat saja, maka bila kita baca tilawah bertadarus sendirian, bulan Ramadan atau bulan yang lain, kita cuma boleh baca 2 je. Tak boleh baca 4. Tak boleh baca 6. Kenapa tak boleh? Bimbang yang kita baca 4, yang kita baca 6 itu tersalah track pada hukum yang lain. Kerana Warash ini, mak badal dia ni banyak kaitan. Hari ni kita tengok dia berkait dengan madlin. Nampak tak? Hari ni kita belajar mak badal kaitannya dengan madlin. Kalau baca mak badal 2, madlin macam mana? Kan? Dan juga kita belajar juga mak badal kaitan dengan badal waqfi. Badal waqfi. Nanti kita akan belajar pula mak badal kaitan dia dengan yang fathah taklil. Masa 2 boleh tak nak taklil, masa 4 kena fathah boleh tak, masa 6 macam mana tempat yang fathah taklil. Jadi dia track dia tu orang panggil banyak formula. Jadi sebab itu kalau kita belajar semua wajah, maka kita tahu tracknya, jadi bebas nak baca mana-mana wajah. Kalau talaki dengan guru, satu track je. Tapi baca sendirian, satu track je lah. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Begitu jugalah dalam solat. Dalam solat kalau nak baca Warash, dalam solat pilih satu track je lah. Satu track. Jangan dah ulang-ulang 2, 4, 6. Tak buat gitu. Dia macam gini. Kita belajar Hafs, dia ada satu Tariq Syatibi, ada satu Tariq Jazari. Betul tak? Ada Syatibi, ada Jazari. Jadi kalau pilih Tariq Syatibi, bawa Syatibi je lah. Kalau pilih Tariq Jazari, bawa Tariq Jazari je lah. Jadi kalau kita kata Tariq Jazari makmum fasih, boleh juga 2 harakat. Kan? Bila kata Tariq Syatibi makmum fasih, dia kena 4. Kalau baca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, pilih satu tariq je lah. Pilih Syatibi je. Jangan sekejap Qul ya ayyuhal kafirun, tariq Jazari. Qul ya ayyuhal kafirun, tariq Syatibi. La a'budu ma ta'budun, tariq Jazari. Jadi dalam solat pun gitu, kita umum ya. Tak perlu pilih satu track saja ya. Okey. Alhamdulillah, boleh. Ada lagi Ustaz, kita? Ustaz nak tanya Ustaz. Satu last nak tanya. Ustaz. Boleh Kak Saidah. Kak Saidah ni tertinggal Saidah. muka surat. Tertinggal muka surat. Ya, buku ke tertinggal? Buku tertinggal muka surat ke Kak Saidah? Dah tertinggal. Ustaz terangkan tadi mad badal dengan madlin dalam satu ayat. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat berapa? Muka suratnya adalah kejap ya. Berapa? 28. 28. Muka surat 28. Boleh rujuk. Senang je ni. Dah ada jadual. Ikut arahan dia. Ikut arahan dia nak tekan minyak berapa kilometer sejam tu. Kalau buat ini 2, yang sana berapa. Ikut formula je. Tak susah ya. Cuma nak ingat tu je yang susah. Nak baca rasa tak ada masalah. Bagi Ustaz lah, Ustaz rasa tak ada masalah kalau faham betul-betul arahan ini. Kamu panjangkan mak badal 2 harakat sampai di madlin kamu panjangkan 4 harakat. Rasa dah boleh buat. Betul tak? Cuma nak ngingat ni je. Nak ngingat ni memang susah sikit. Kecuali macam mana boleh ingat? Bila dah selalu. Ustaz tak hafal ni. Tak adalah Ustaz duduk sekejap, duduk diam, hafal 2, 4. 2, 4, 4, 4, 6, 4, 6. Tak ada. Tapi dia ingat dengan sendiri bila kita selalu ulang kaji, selalu baca. Ustaz setiap hari bertalaki dengan Ustaz 2 kali sehari.
2 kali. Pagi talaki, malam talaki. Pagi talaki, malam talaki sampai sebulan setengah lebih kurang gitu khatam warash. Khatam warash. Jadi sebab tu boleh ingat. Sebab kita dah selalu jumpa, bukan berjumpa sekali seminggu, setiap hari. Jadi alhamdulillah lah boleh ingat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun boleh juga boleh ingat. Syaratnya kena jumpa kerap lah ya. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, dah cukup dulu ya. Kita pergi pada soalan yang ustaz nak tanya pula. Hari ni ustaz dimaklumkan tuan-tuan dan puan-puan bertuah kerana ada 2 hadiah. Ada 2 hadiah rezeki betul lah tuan-tuan dan puan-puan ni. Hadiah untuk yang dapat jawab dengan betul. Okey, soalannya yang pertama, sebelum itu kita bagi peluang kepada yang belum menjawab. Sekiranya tak ada orang yang belum menjawab, tak nak jawab-jawab ni, maka kita bukalah pada yang telah pun jawab dan jawab. Ya? Betul ya? Kak Ros gitu ya? Okey, baik. Okey. Soalan pertama, apabila mat badal dibaca dengan 2 harakat, berapakah kadar mat pada mat lin dan pada badal waqfi? Kalau mat badal 2 harakat, mat lin berapa harakat? Dan badal waqfi pula berapa harakat? Senang je, angkat tangan. Hadiah menarik ni, hadiah ni. Hadiah memang menarik. Alhamdulillah. Mat badal 2 harakat, mat lin berapa harakat dan badal waqfi pula berapa harakat? Baru je belajar tadi kan? Tengok. Tak ada masalah. Jawab seperti mana dalam buku. Tapi ustaz tak cakap lah muka surat berapa dalam buku. Okey. Ada orang angkat tangan ke ni? Ustaz tak perasan ni. Takat ni tak ada orang angkat tangan ni. Cepat. Oh, Kak Nuraini, Kak Nuraini pernah jawab tak? Kalau dekat grup ni tak pernah lagi lah. Grup lain dah pernah. Okey, bagus. Kalau grup ni tak pernah jawab, memang boleh jawab. Dekat kelas ini belum lah. Kelas hari lain dah. Kelas hari lain dah. Kelas lain yang lain lah. Bukan dengan ustaz kan? Kelas Hamzah dah. Oh, Hamzah dah. Oh. Kelas hari Senin je belum. Yang belum. Bolehlah terima ya. Sebab dah tunggu 2 minit tadi. Tak ada orang yang nak jawab. Okey, silakan Kak Nuraini. Kalau belum jawab untuk warash, boleh jawab untuk warash. Semua 2 Ustaz. 2 mat badal, 2 mat lin, 2 badal waqfi. Semua 2 ya. Kenapa pilih 2 semua ni? Yang mat badal satu pun 2 juga. Mat lin yang kita belajar tadi, warash berapa harakat ya? Ada sebut 2 harakat tak? Tak ada tak ada Nuraini. Saya jawab. Nuraini, okey. Okey, kita bagi peluang pula. Saya jawab. Jadi Kak Nuraini. Dia sebut kafar. Dia tak sebut 2 harakat, dia sebut kafar. Nanti sekejap. Ni suara daripada siapa ni? Daripada mana ni? Mekah ke Madinah ni? Suara tak nampak tadi. Siapa yang tadi bunyi? Saya Ustaz. Saya nak jawab. Kak Aminah. Ya. Okey, Kak Aminah belum jawab lagi kan? Okey, belum. Saya peserta baru. Oh, peserta baru. Okey, peserta baru cukup berani, silakan. 2 kos dan 2. Mula-mula 2, lepas tu lin kos dan the other one is 2. 2. Oh, semua dua sama dengan Kak Nuraini jawab. Tak, yang kos tu tak ada mat Ustaz.
Okey, kos tu Yang tak ada lin tu mat. kos ada mat. Okey, faham. Yang kos maknanya tak ada mat. Bermakna Yes. pertama badal 2 harakat, kemudian kos mat, kemudian Tanpa yang mat. last. And then 2. Okey, juga tak berapa tepat lagi jawapan tu. Tak tepat lagi. Namun Kak Hafsah daripada Baitul Maqdis nak cuba menjawab. Tapi Kak Hafsah belum jawab lagi ke sebelum ni untuk Warash? Tak ingat saya belum Ustaz. Kak Hafsah macam dah pernah jawab tapi tak ingat Hamzah ke Warash. Okeylah saya tak jawab. Ustaz, boleh saya cuba jawab Ustaz? Kak Natrah macam dah ada juga kan? Saya belum. Saya cuba Kak, jawab. Boleh jawab tak? Kak Hafsah pernah jawab? Boleh saya jawab tak Ustaz? Nanti Kak Natrah, nanti kejap ya. Kejap. Ya. Saya dah ada jawab Ustaz. Saya dah ada jawab dulu. Hamzah ke Warash? Saya rasa Hamzah. Rasa Hamzah. Kalau rasa Hamzah, Warash. Atau dulu Kolun kan? Tak, saya kolon tak ikut Ustaz. Oh, Kolun tak ikut. Baik, baik. Okey, boleh silakan Kak Hafsah, Kak Natrah nanti kita bagi pada Kak Hafsah sebab tadi dia dah nak cuba. Silakan. Tapi jawapan saya sama dengan yang sebelum ni. Itu dua baca mat badal 2. Mat linnya baca biasa dan mat badal wafinya baca 2. Okey, maknanya tak betul jugalah sebab Ustaz dah cakap tadi Kak Noraini pun tak tepat, Kak Aminah tak tepat. Okey, Kak Natrah sekarang. Okey Ustaz, saya agak lah ni mat badal 2, mat lin 4, mat tu 2. Mat badal 2, mat lin 4, mat badal waqfi 2. Ya. Tak betul juga. Tak betul juga Kak Natrah. Saya nak cuba Ustaz. Okey. Boleh cuba Ustaz. Siapa cuba ni siapa ni? Tak nampak. Aisyah. Tak nampak. Aisyah tadi. Aisyah. Kak Aisyah. Kak Aisyah Ahmad. Ya. Okey, Kak Aisyah. Okey, saya cuba Salah tak pula Ustaz Kita cuba. Mat badal 2 harakat. Lepas tu mat lin tu 4 harakat. Lepas tu waqfi tu 6, kemudian kita bagi 4, kemudian kita bagi 2. Ya, betul. Betul Kak Aisyah. Alhamdulillah. Dia macam tu. Dia mat badal 2. Bila kita baca mat badal 2, kita refer kepada formula yang bertemu mat lin kan ada sebelum ni kan ada dalam jadual itu mat badal 2 dalam muka surat 28 tu ada tu. Mat badal 2, mat lin 4. Ustaz tak cakap kalimah sawatikum. Bukan sawatihima, bukan. Ni yang umum mat lin. Bukan kata kalimah sawatikum atau sawati. Jadi mat lin 4 badal waqfi yang ma'arid lisukun mustahzi'un tadi. Mustahzi'un formula yang tu. Jadi kalau baca amanu 2 harakat mustahzi'un kan boleh 6, boleh 4, boleh 2 kan. Itulah jawapannya. Alhamdulillah Kak Aisyah. Alhamdulillah tahniah kepada Kak Aisyah dapat Ustaz, jawab. saya nak keluar dulu boleh Ustaz Saya nak keluar dulu boleh. Ada belum masak lagi. Terima kasih Ustaz. Okay, sama. Soalan yang kedua terakhir untuk hari ini, berapakah qadar mat pada mat lin bagi kalimah yang berwarna merah di bawah ketika wasal dan ketika waqaf bagi riwayat Warash? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Berapakah mat lin kalimah berwarna merah kalau nak waqaf, kalau nak wasal? Kak Hafsah macam geram-geram jawab. Silakan Kak Hafsah. On mic. Sama ada dibaca 4 atau 6, sama ada wasal atau waqaf. Macam mana? Macam mana? Dibaca sama ada waqaf atau wasal, boleh baca 4 atau 6.
harakat. Okey, boleh baca 4 dengan 6. Wasal dengan waqaf. Tak betul, tak betul. Salah. Salah Kak Nuraini sekali lagi. Kak Nuraini mencuba. Wah, macam main bola pula. Ha. Dilambung kepada Nuraini. Sila Kak Nuraini. Saya nak try je. Okey, kalau dia wafal 4 atau 6. Tapi kalau dia wakaf 2, 4, 6. Okey, kalau wasal 4-6. Kalau waqaf 2-4-6. Macam mana? Kalau wasal, kalau waqaf 2-4-6. Gitu Kak Nuraini? Ya, kalau wakaf boleh 3 wajah 2, 4, 6. Tapi kalau wasal 4 atau 6. Jawapan tak betul juga. Last kali tak betul juga. Kak Nurhayati. Kak Nurhayati pernah jawab tapi Ustaz tak ingat ras. Hayati tak boleh. Sorry Hayati. Nanti dapat pergi yang sama. Nanti dapat pergi yang sama. Okey. Oh ya kan. Belum jawab boleh. Belum jawab. Nanti. Tunggu kalau ada orang lain. Hayati ni memang hebat dia boleh jawab. Kak Ros pun macam geran nak jawab tapi dia tahan juga dia bagi peluang. Tahan bagi orang lain. Okey, siapa lagi ni yang Ustaz nampak Kak Siti Junaida tak ada. Senang aja ni. Dia tak ada Hamzah. Bagi clue, kena bagi clue. Nak kena bagi orang menang. Dah nak buka ni. Jangan bagi clue. Dia tak ada Hamzah. Nak masak ni. Tak ada Hamzah ni. Tak ada Hamzah. Tak ada Hamzah ni. Macam mana baca tak ada Hamzah? Kalau tak ada Hamzah macam mana? Macam mana untuk waras kalau tak ada Hamzah? Kalau waqaf. Hafsnya macam mana Hafs? Hafs macam mana kalau dah tahu Hafs? Rasanya tak ada masalah untuk waras. Tapi kalau Hafs pun kita confuse lagi Hafs di sini. Mungkin tak dapat jawab untuk waras. Lagi sekali lah. Ustaz, Kak Aminah try. Okey. Kak Aminah tak jawab salah tadi. Okey, kalau wasal 2. Kalau wasal 2. Kalau wasal 2. Okey, wasal kan. Waras lah tu. Okey. Tak salah ke? Kalau wakaf 246. Okey, kalau wasal 2, maksud Kak Aminah wasal 2 itu ialah tanpa mat. Betul Kak Aminah kan? Tanpa mat. Tanpa mat lah. 2 itu bermakna tanpa mat. Jadi kalau kata 2 tanpa mat, jawapannya betul lah. Kos, okay? Kan? Kos. Kos di situ maknanya tanpa mat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tanpa mat. Maknanya kos. Nasib baik Ustaz. Nasib baik Ustaz bantu jawab. Betul tak? Bukan salah. Betul lah tu Kak Mina, betul. Wow. Tapi kalau kata kos itu 2 harakat, jawapan salah. Tak. Tanpa mat. Kos tanpa mat. Betul lah tu. Maknanya Ustaz nak bagi maklum kepada yang lain. Ya, maklum kepada yang lain. Kalau baca dengan 2 harakat tarakai fa fa'ala, jawapannya salah. Atau bacaan begitu salah. Yang sebetulnya ialah tanpa mat langsung. Tarakai fa fa'ala rabbuka bi'ad. Okey, tahniah kepada Kak Aminah yang dapat jawab dengan betul pada soalan tersebut. Okey, rasa macam soalan tu dah mudah ya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz bagi kena saya dah jawab. Okey, baiklah, alhamdulillah. Kita dah selesai pada petang ini berkenaan dengan pembentangan metodologi riwayat Warash. InsyaAllah kita bersambung lagi pada pertemuan akan datang. Cuma saya tak ingat akan datang minggu depan tu on lagi ke dah tak on lagi. Mungkin dah boleh maklum sekarang ke? On lagi ke minggu depan ni, hari Isnin? Datin? Kita pulang kat Ustaz kot. Yang Ustaz ingat cuti raya tu off lah. Tapi cuti raya Khamis dengan Jumaat 13-14. Khamis tu
tu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu tu semua Ustaz lock off semua kelas. Okey. 17 lah. 17 yang tak ada. Yang dekat ni belum raya lagi. Jadi Ustaz Belum. on. On. Okey. Okey. Jadi insyaAllah kita bertemu pada minggu depan ya. Jangan lupa untuk besok last untuk qiraat Hamzah, kita selesaikan metodologi untuk qiraat Hamzah. Lepas tu off, kita sambung balik pada pertemuan yang akan datang dengan teknik yang lain berkaitan dengan qiraat Hamzah juga insya-Allah. Okey, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya, petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami tahu daripada Quran. Berilah kami, ya Allah, kekuatan dapat baca Quran, dapat belajar Quran, dapat mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah rezeki, usia dan ilmu kami, Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Selamat berbuka.